Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ataupun Ubay bin Ka'ab bin Qais Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu an merupakan seorang yang sangat hebat, memiliki kemahiran membaca dan menulis sejak daripada sebelum keislaman beliau lagi. Dan satu perkara yang menariknya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri pernah menyebutkan bahawa di kalangan para sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masing-masing ada kehebatan, ada dia punya kelebihan yang tersendiri. Sebagai contoh, Nabi pernah menyebutkan arhamu ummati bi ummati Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, umatku yang paling penyayang terhadap yang lain adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang lembut, seorang yang tutur bicaranya, budi pekertinya itu memang baik, memang sangat penyayang orangnya itu. Wa asyaduhum fi amrillah Umar. Dan Nabi menyebutkan orang yang paling teguh, orang paling tegas dalam menjalankan perintah Allah adalah Sayyidina Umar, pun terkenal dalam sejarah tentang sifat kepribadian beliau. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Dan orang yang paling jujur dan pemalu sifatnya adalah Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu an. Wa alamuhum bil halal wal haram Sayyidina Muaz Ibn Jabal radhiyallahu an. Dan orang yang paling alim, orang yang paling mengetahui halal dan haram adalah Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Dan kata Nabi SAW lagi, yang paling mengetahui tentang ilmu faraid ataupun pembahagian harta pusaka warisan semua adalah Zaid bin Sabit. Kemudian yang paling bagus bacaan Qurannya adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Itu kena ingat tu. Dan setiap umat mempunyai orang kepercayaan. Dan orang kepercayaan umat ini adalah Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhum. Mereka ini merupakan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Mereka ini memiliki kehebatan yang tersendiri. Seperti yang sendiri dipakuikan tadi ni, bahawa Sayyidina Ubay bin Ka'ab adalah orang yang paling bagus bacaan Qurannya. Dan satu yang paling istimewanya adalah kerana Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah orang yang menerima langsung wahyu dari lisan Nabi fresh. Maknanya fresh dia dapat tu. Orang kita macam kita hari ni beli sayur ke apa, kita nak langsung dari tanah, cabut dari tanah tu fresh semua tu. Bukan beli dekat pasar burung ke mana dak. Ambil daripada tanah tu fresh tu. Kalau sayur Tanah duk melekat ke? duk melekat lagi, duk debu lagi. Ini memang fresh sungguh ni. Maka begitulah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an merupakan orang yang paling bertuah beruntung kerana dapat menikmati lazatnya halawatul Quran, manisnya Quran itu, sehingga kan beliau sendiri mengakui bahawa, tengok ya, kan kita sebut di awal tadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu merupakan orang yang pandai membaca, pandai menulis. Dan bila orang pandai baca ni, maknanya dia orang yang tahu menilai. Tahu menilai akan kelebihan satu-satu, kita panggil karya lah. Tapi bila turunnya Quran, beliau menyebutkan bahawa Al-Quran ini penuh dengan seni. Kekuatan mukjizat Al-Quran itu tiada bandingan. Tingginya tunjuk ajar Al-Quran, mendalamnya makna-makna di sebalik tiap ayat Al-Quran yang tak pernah jumpa dalam mana-mana kitab sebelum ini. Itu yang diakui oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dia memang Dayana, kalau orang dulu-dulu maknanya kalau maknanya zaman Nabi Musa alaihissalam, maknanya terkenal dengan orang-orang yang sibuk dengan sihir pada zaman tersebut. Bila zaman Nabi Isa alaihissalam terkenal dengan dunia perubatan, kan? Lalu mukjizat Allah bagi pada Nabi Isa bukan setakat mengubat orang yang sakit jadi sembuh, dengan izin Allah yang mati boleh hidup balik. Power sungguh. Tapi luar biasa. Lalu bila zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkenallah semua orang-orang yang penyair, penyajak, apa dia panggil apa, sayembara, ahli sastra. Kan ahli sastra lah, apa kan, maknanya orang-orang yang pandai menyusun kata, baik bicara yang begitu indah sekali. Tengoklah tuan-tuan, kalau masih ingat lagi Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya seronok dapat cucu ni kan. Ambilnya Nabi ketika dalam keadaan bayi ketika itu masuk dalam Kaabah dan menyebutkan apa?
Shalla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwata Rahmani alhamdulillahi alladhi a'tani hazal hulama taibal ardani. Kita duk seronok, duk nasyid kan, orang tak tahu sejarahnya itu. Itu datuk Nabi tu. Allah. Maknanya bila dialunkan, dia kan Bani Adnan, kan. Maksudnya apa? Tuhan memberkati kamu wahai Adnan, datuk Nabi yang ke-20. Wahai yang terpilih, wahai yang penuh keikhlasan, pengasih segala puji bagi Allah mengurniakan kepadaku anak lelaki itu pun kalau dengan adanya atau turunnya Al-Quran. Jadi antara kelebihan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini iaitu menerima langsung wahyu Quran dari lisan Nabi fresh, ataupun kita maaflah orang panggil apa, first hand. First hand ni bukan second hand. First hand ni dapat langsung daripada Nabi. Kalau ada setengah orang kan ambil apa tu sanad Quran kan, bila nama dia dengan sampai ke Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, tu maknanya hebat, kuat. Dia hebat. Seorang-seorangnya Syekh Quraim Rajih kan, nama beliau kan sampai ke Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ulama hebat Syria kan. Allah.